Sikap manusia terhadap harta pada akhir zaman, muka surat 85. Ya, hadis yang ke-13. Okey, tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali ar-rajulu min aina asaba al-mala min halalin am haramin, rawahu an-Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyahum bi ulumi fi daraini. Berkata pengarang, mudah-mudahan ilmu yang dikongsi ini dapat memberi manfaat dunia dan juga akhirat. An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah qala, maka beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nas, akan datang satu zaman kepada manusia, la zamanun ma yubali ar-rajul, seseorang laki-laki itu tidak mempedulikan min aina asabal mal, daripada sumber mana dia mendapatkan harta itu, min halalin, adakah daripada sumber yang halal, am haramin, ataupun sumber yang haram. Ya, ini hadis Imam An-Nasa'i yang meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini hadis yang sahih. Maksudnya manusia pada akhir zaman dia tidak tahu halal haram. Boleh kita katakan macam tu, kesimpulan dia tak tahu halal haram, makan belaka-belaka. Dalilnya apa yang berlaku hari ini. Boleh faham? Dalilnya apa yang berlaku hari ini. Dalam dunia hari ini, manusia tidak mengerti halal haram. Tak kira binatang apa, ikut lalu depan mata, bahan belaka, biawak ke, babi ke, pura ke, musang ke, akibat daripada perangai dan tingkah laku buruk manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala yang berbentuk wabak. Wabak tu dalam bahasa Arab makna kitanya satu jenis penyakit yang kita nama hari ini novel coronavirus. Penyakit ini adalah penyakit bawaan daripada binatang yang keji, yang tidak boleh dimakan oleh umat manusia, tapi oleh kerana manusia ni manusia yang jahat, hati perut yang jahat, tidak beriman kepada Allah, manusia kafir, maka hari ini telah berlaku satu benda di negara China, di Wuhan dan Hubei sana, iaitu apabila mereka memakan binatang yang saya sebutkan tadi, maka binatang itu asalnya, virus itu sesama binatang, tapi dia berjangkit di kalangan manusia. Sebenarnya virus itu dia berjangkit antara binatang saja, dia tak pergi manusia. Tapi Allah nak tunjuk pada kita hak daripada binatang tu boleh mari pada manusia, dan manusia sesama manusia. Ini yang paling pelik sekali. Ya, ibarat kata ayam dia ada sakit sapa, orang panggil sapa, betul tak? Sini panggil apa tak tahu tak. Ayam tu satu ketika dia akan jadi monyok, kemudian dia mati. Ayam kampung. Awah. Apa? Saya panggil sapa, penyakit sapa. Sini panggil apa? Hawar. Itu ikut masing-masing lah, tapi maknanya sama. Ya, bila kena ayam tu, ya, satu rebang habis, lingkup habis. Dia tak kira berapa puluh ekor dia berjalan sekali. Ya, dia pening lalat, dia 3 hari mati. Ya, penyakit hawa tu ataupun sapa tu, dia tidak kena pada kita. Walaupun kita duduk atas rumah, dia di bawah rumah kita. Walaupun kita duduk bagi makan dia. Ya, itu penyakit yang biasa. Tapi penyakit hak pelik ni,
Hak pelik pasal apa? Hak manusia cari. Manusia cari. Dengan makan makanan yang haram itu, manusia cari penyakit. Itu pelik manusia ni. Ya, tapi Islam ajar kita supaya kita mencari binatang yang halal dimakan. Sebab Allah nak jaga kita. Bila Allah nak jaga kita, bukan setakat ibadat itu kena jaga, bahkan makan minum tu kena jaga. Boleh faham? Ya. Jadi makan minum hak nak masuk dalam perut pedar kita ni, mestilah daripada haiwan-haiwan yang boleh dimakan. Maksudnya haiwan yang tak ada punya bisa, yang tidak keji, yang tidak mendatangkan penyakit, yang tidak berbisa kepada kita. Sebab itu Allah kata Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah binatang yang kami beri, binatang yang baik kepada kamu. Makan binatang yang baik. Jadi bila manusia tu makan binatang yang tak baik, akhir sekali wabak tadi menyerang manusia, dan wabak ini dia menyerang dunia hari ni. Dunia dia serang. Dia punca dia di China, di Wuhan, China tu. Dia bawa ke mana? Bawa ke Hong Kong, bawa ke negara lain, ke Malaysia, ke Singapura, ke Indonesia, ke Thailand, ke Amerika. Mana negara ini sudah dijangkiti virus tersebut. Dan hari ini hampir mencecah 1,000 orang telah meninggal dunia berkait dengan penyakit ini, coronavirus ini. Dia serang apa? Dia serang pernafasan, dia serang paru-paru. Kena seminggu jalan. Inilah wabak yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Ya, jadi memang betul lah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Ya, manusia pada zaman ini mereka tidak akan mengenal daripada punca mana harta yang mereka dapat, sama ada halal ataupun haram. Baik, kita tengok huraian dia. Akan tiba suatu zaman di mana manusia akan hilang kewarasan dan pertimbangan kerana perasaan tamak dan halabah, mengejar harta benda dunia, kegilaan dan kerakusan terhadap kesenangan dunia yang bersifat sementara. Memang betul lah pengarang ni buat kat kita ni. Ya, walaupun kita melihat kepada satu sudut yang lain, manusia akhir zaman ni hilang kewarasan, tak boleh nak berfikir secara waras untuk dan pertimbangan kerana perasaan tamak. Allah kata kulu washrabu wala tusrifu. Mu makanlah, mu minumlah, tapi jangan melampau. Kita ni melampaui batas. Sebab apa depa-depa ni makan benda-benda yang saya sebutkan tadi? Makan ular, makan biawak, makan kelawar. Untuk apa? Cuba jawab. Kenyang. Salah, bukan kenyang. Bukan mereka ni makan untuk kenyang. Cuba jawab. Ya. Mereka makan ni untuk bagi kuat. Bagi kuat. Kuat apa? Kuat tenaga. Tenaga apa? Tenaga seks. Tenaga batin. Bisa ular tu dia boleh minum dengan campur dengan arak. Bisa ular. Lepas ambil bisa ular, potong, masak ular, makan pula ular. Nak bagi kuat. Berapa banyak beruang. Tempat kita ni ada lagi. Sebab orang kita tak makan beruang. Di China beruang tu satu benda yang terlalu bernilai. Beruang. Faham tak? Harimau memang mampu pupus. Dia makan buat dia. Jadi kelawar ni bisa, dia ni bertarik, dia makan sup kelawar. Nak bagi apa? Nak bagi kuat. Inilah manusia. Dia hilang ada pertimbangan ni, dia hilang dah. Kewarasan ni dia hilang dah. Jadi gila rakus terhadap kesenangan dunia yang bersifat sementara mendorong sebahagian manusia tidak menghiraukan persoalan hukum akan agama. Tak ada dah. Sebab mereka ni tak ada agama. Hak duk makan benda-benda kotor ni hak tak ada agama. Ya. Kalau ikut dalam agama mereka sekalipun, dalam ajaran Buddha Confucius sekalipun, mereka disuruh supaya berada dalam keadaan yang baik, makan minum yang baik. Tapi puak-puak ni tak kenal agama. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala sanggup diketepi demi mencapai matlamat duniawi. Hawa nafsu yang disokong oleh syaitan menjadikan manusia tidak menggunakan akal fikirannya. Sebab nafsu,
Sebab nak kuat, sebab bila jadi ni jadi batinnya kuat, nafsunya kuat. Bila nafsu kuat apa kuat? Kuat belaka. Nah. Tak kira kalau kita tengok tuan-tuan nak jijik. Telur temelah, telur ayam, telur itik 100 tu. Hak ada anak tu. Hak ada anak tu. Dia rebus tu kan dia. Sudah rebus tu dia buka-buka. Anak itik dalam telur dia makan begitu je. Aduh. Nah, anak itik dalam rebus, telur rebus memang ada anak tu. Ada mana ada 2-3 hari lagi nak metah. Dia rebus. Aduh. Kalau kita bukan main busuk, bukan main deh. Cacing hak kita pergi mancing tu. Dia cacing. Dia buat telur dadah. Cacing telur dadah, kaca, buah telur kaca, goreng. Cacing. Ai. Kadang-kadang kita garu kepala, ya Allah. Tuan-tuan, inilah menyebabkan manusia yang tak reti ni, tuan-tuan. Ya, kerana mengejar keinginan nafsu, maka manusia meletakkan dunia sebagai matlamat utamanya. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai lakukan manusia dalam mengejar harta dunia. Dunia belaka tu, makan ni, benda tu kotor dan sebagainya. Dunia. Dan pada kata Allah Taala tentang cinta harta. Ini berkenaan dengan harta yang kita ada ni, cinta kita ni, kasih pada harta ni macam mana? Jadi cinta hak dunia dan harta benda adalah satu sifat mazmumah. Dalam Islam ni ada 2 sifat. Yang pertama mahmudah, yang kedua mazmumah. Mahmudah sifat yang disuka. Mahmudah yang disuka, yang sifat yang baik. Yang kedua sifat mazmumah yang dicela oleh agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum. Wahai orang yang beriman, kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita yakin kepada Allah, janji Allah, lapatan larang yang Allah Subhanahu wa taala suruh pada kita. Allah kata, kalau kamu beriman, la tulhikum, janganlah kamu dibinasakan oleh amwalukum, oleh harta benda kamu. Mu ada harta lah, tak ada masalah. Tapi jangan sebab harta itu melalaikan kamu. Kita ada harta, tak apalah. Gunakan harta tadi untuk menemui Allah. Untuk kita berada dalam rahmat Allah. Bukan harta itu melalaikan kita. Wala auladukum, kita ada anak. Tapi jangan anak kita itu melalaikan kita. An zikrillah, daripada mengingati Allah. Kata nak jadi kaya, jadilah kaya. Bahkan disuruh dalam agama supaya kita hidup senang. Supaya apa? Dengan kesenangan yang kita ada, boleh bantu orang lain, boleh bantu sahabat-sahabat yang lain, boleh bantu anak yatim, boleh bantu fakir miskin. Di dalam Islam tidak ada pantang larang berkait dengan mencari harta, melainkan bila kita berharta jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kebanyakan kita ni lalai. Bila dah berharta, maka kita tidak lagi bercampur dengan orang masjid, tidak lagi datang ke rumah Allah, tidak lagi mengaji. Pasal apa? Sibuk dengan urusan harta. Ini yang silapnya kita, tuan-tuan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang dilalaikan oleh harta, orang yang dilalaikan oleh anak pinak, fa ulaika, mereka adalah humul khasirun, orang yang rugi. Orang yang rugi. Kita jangan jadikan harta yang ada ini sebagai benda yang kekal abadi. Salah, tak betul. Kita kena faham bahawa harta yang ada hari ini adalah harta yang kita akan tinggalkan. Kita tinggalkan selama-lamanya. Harta yang kita nak bawa adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita guna, manfaat, bantu orang dan seumpama dengannya. Jangan kita kata bila mati nak bawa sekali geran tanah, surat kereta, gerang kereta, surat pajak. Jangan. Orang tak buat kerja macam tu. Betul tak? Orang tak buat kerja macam tu. Bila kita mati, yang bawanya kita ni pertama sekali amalan kita lah.
Apa amalan kita yang kita nak buat ni, yang kita nak buat hari ni, malam ni. Ya, yang membaluti tubuh kita itu kain kapas, kain kapan. Berapa ringgit semeter je? 3 ringgit setengah. Berapa meter kain kapan? Tok Imam? Okeylah. Boleh katakan semua pengurusan termasuk kain kapan, daun bidara, set pengurusan jenazah tu berapa sekotak tu? 400. 400. Upah gali kubur 200, 600. Apa lagi? Sanggup hati imam ada? Baca talqin? Tak ada. Tak ada. Jadi 600. Berapa belanja orang mati? Mandi? Mandi berapa? Haji? 100. 700. Lagi-lagi? Habis berapa? Tengok tuan-tuan ya. Tak sampai RM1,000. Tak sampai RM1,000 ayah-ayah. RM700. Itulah harta kita. Dalam akaun ada 700,000, ada 70,000, ada 7,000. Hak nak RM700. Lebih kurang. Ya, lebih kurang. Lebih halal, kurang pun minta halal dengan pihak pengusaha masjid. Kereta jenazah bayar tak? Tak kira lagi. Kereta jenazah duk parking belakang tu. Kereta jenazah 100 lah. 800. Tak 8,000 lagi. Tengok. Lepas daripada sembahyang jenazah, ada tak bagi sagu hati pada orang datang solat? RM5 seorang ada? Ada? Ada. Itu hak keluarga. Ambillah. Kita kata 200. RM5 belah siapa tu? 200 contoh kata. RM1,000. Itulah harta kita. Patut Allah kata, faulaika humul khasirun. Mereka itu orang yang rugi. Kenapa rugi? Sebab kita tinggalkan segala-gala hak kita pegang, hak kita simpan, hak kita apa semua kita buang. Ibaratnya kita bagi semua itu kepada anak-anak kita. Ya? Yang kita bawa apa? 3 helai kain kapan, kain kapas, kain putih. Itulah harta kita. Jadi terpulanglah kepada kita. Kalau kita mikirkan bahawa harta ini kekal, salah. Sebab kehidupan yang kekal itu kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam sana. Sebab itu bila masa masih ada ni, masa hidup ni, jangan lupa sedekah. Jangan lupa. Ya, sedekah ini dia akan memadamkan kemarahan Allah. Sedekah ini dia akan meringankan siksa dalam lubang kubur. Sedekah ini dia akan buka kubur itu dalam keadaan bercahaya. Sedekah ini dia mendapat rahmat daripada Allah yang Maha Esa. Jangan lupa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan Allah menyatakan lagi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maka sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Jangan kita rasa seronok dengan anak pinak kita. Bahkan apa yang kita ada hari ini, ujian, cubaan, dugaan. Ada anak-anak kita yang mendatangkan masalah kepada kita. Tak mau pergi sekolah, tak mau keluar rumah bekerja, cari rezeki, tak mau belajar, tak mau itu, tak mau ini. Duduk dengan main telefon hari-hari. Kita tengok muka anak kita, Allah gerami aku ya Allah. Kita pagi-pagi dah keluar cari rezeki, balik masih duduk dalam KSP, masih tidur lagi. Tidakkah sakit hati kita sebagai seorang ayah nak membesarkan mereka? Baik itu jangan kata seronok. Sebab anak ni adalah fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab itulah kita kena banyakkan bersabar dengan kerana anak-anak ni. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, tilkad darul akhirah, negeri akhirat yang bahagia itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di bumi. Akhirat itu untuk orang yang tak mau hidup di bumi ini. Dia menggambarkan kehidupan yang ada hari ini bukan kekal abadi. Tak. Maka dia buat persiapan demi persiapan
untuk kekal di negeri akhirat. Ya, yang tidak menginginkan ketinggian di bumi dan tidak inginkan kerosakan dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Kesudahannya adalah bagi orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi SAW, ma zibani ja'iani, tidak adalah dua ekor serigala yang lapar, ursila fi zaribatin ghanami, yang dilepaskan ke dalam kandang kambing, bi aqsadilaha min hubbul mal, lebih banyak mendatangkan kerosakan dibandingkan dengan cinta pada harta benda dan kemuliaan pada agama seseorang muslim. Wasyarafu fi dini rajul wal muslim. Umpamanya dua ekor serigala yang lapar masuk dalam kandang kambing, apa dia makan? Apa dia mau? Kambing, ya. Kambing je habis makan keluar. Tapi manusia yang rakuh pada dunia, apa dia makan? Semua sekali. Dia tak kira dia halal ke haram ke baik ke tak baik, dia campur sekali. Duit tak betul ke duit betul ke, duit rasuah ke, menipu orang ke, macam mana dapat projek ke, itu ke ini, dia kira al-fulus fid dunya wal manfus fil akhirah. Itu dia kira. Itu peribahasa saya pakai. Al-fulus fid dunya, tak kira duit daripada mana, tak kira. Jangan masuk akaun, masuk. Mana jahat serigala dengan manusia? Cuba tuan-tuan jawab. Manusia lebih jahat. Serigala ni dia masuk dalam lapar, dia mahan kambing hak mana ada, hak terlepah lah, nasib baik. Kambing hak terlepah. Bila dia makan habis, dia kenyang, dia keluar kandang dah habis. Tapi kalau kita ni, kalau Allah bagi dunia ni, Allahu Akbar. Nenek, tak cukup dan lagi cari lagi. Ya, pergi kerja pagi sebelum subuh lagi, sampai petang tu. Lepas tu petang tu sampai malakang, ambil pula batang pacing, pula pergi mancing, cari pula ikan, cari pula udang, cari pula macam-macam manusia kerja, hak meniaga. Tuan-tuan, nak cari rezeki lebih tak salah, tapi yang salahnya manusia ini tidak kenal Allah. Dah mu turun pagi, mu semayanglah subuh mana-mana, tak semayang, prong naik kereta, dah kerja ripuh lah, kena pergi awal. Tak, nah balik, nah asar tak semayang, nah ambil pancing pula, cok, nak cari kata boleh, cok. Dah tak semayang, maghrib no, isyak atas jambatan boten, jambatan Sami Belu, duduk situ cari ikan, nah macam-macam, nah kerja tu gak, ya Allah, tak kisah. Artinya cinta kepada harta benda dunia dan kedudukan tinggi lebih banyak merosakkan agama seseorang berbanding dengan kemusnahan yang dilakukan oleh dua ekor serigala lapar yang dilepaskan ke dalam kandang kambing tersebut. Musa masuk dalam kandang, dalam rebang ayam, dia makan ayam, dapat seekor, hak lain-lain, hak amal-amal lagi selamat. Keok, dia masuk, ambil seekor, keluar, ada lagi 4-5 ekor. Tak ada dia ambil gigit semua 5 ekor, tak, dia keluar, dia maka dia nak yang kita sekali kita rembak habis. Begitulah gambaran betapa dahsyatnya sifat gila harta dan dunia sehingga mendorong manusia melakukan apa sahaja demi mencapai keinginannya. Ya. Manusia sanggup buat apa sahaja. Masjid Al-Falah ni, Batu Namlah, ngah masuk dalam masjid, ngah curinya kipah, dia curi kipah. TV, ada TV ni, tak ada lah TV. Vacuum, kipas berdiri dia curi. Nasib baik kipas dia sangkut. Ada kipas berdiri, tak ada. Kipas berdiri ni. Suami isteri bawa kereta kancing, orang Pantai Rumih kena tangkap lah. Kereta kancing berhenti depan masjid, kebetulan CCTV tu,
Muka tak nampak tuan mencuri tu. CCTV pop tembak nombor, hantar ke polis, sekejap je. Suami isteri mencuri. Yang saya herannya, orang perempuan mencuri juga. Bengau tak habis. Boleh berapa sen sangat curi barang masjid? Lepas ke tak? Tak lepas. Ada? Tak. Kalau kita fikir tak padan. Kalau jual besi buruk pun kipas berduri tu dapatlah 20 riyal. Kemudian TV tu boleh dah tu 2-300. Vacuum boleh dah RM50. Padan tak? Tak. Tapi manusia begitu lah. Hak tabung masjid tu tak payah kira lah. Tu cerita lama, hari-hari orang duk curi. Ni masuk masjid, parking kereta, buka pintu, ambil. Sedap. Dia tak tengok tu. Hak mantau tu. Hak atas langit tu satu. Allah SWT tengok. Manusia ni, hak pada pandangan manusia mana CCTV? Mana? Tak. Tak tergamak kalau kita nak curi harta rumah Allah ni. Apa kalau tergamak pergi curi harta di kuih, tak ada kuih. Kuih tokong Cina apa pergi curi. Dah berani sangatlah. Tak berani takut kena parang ke Hindu. Dah berani sangat. Tak. Kalau nak fikir saya tak. Manusia Melayu lah tu. Kalau manusia Cina keling itu soal lain. Manusia Melayu. Pasal apa? Pasal dadah ni habis lah kata. Kalau anak kita kena dadah, dia tak kenal kita ni siapa. Dia tak akan kenal. Walaupun kita bela, kita beranak dia daripada merah sampai ke besar, kita jaga dia, kita mengalurkan dia, kita melahirkan dia, kita menjaga dia, kita menyusu dia, kita bagi makan dia, kita bagi sekolah dia. Kalau dah kena dadah, dia tak kenal siapa ibu, siapa bapa. Tak akan kenal. Bagi dia duit, tak duit, pisah tak di leher. Lawa, tarik, semelih, habis. Betul. Itulah. Kita anak-anak ni jangan bagi dia isap rokok. Punca-punca yang membawa kepada penagihan. Banyak benda yang mendorong kepada penagihan. Antaranya berkawan. Isap rokok mula-mula, lepas isap rokok nak cari hak bahagian kuat lagi. Daun ketum, dadah, pi kuda, hidung gam. Budak-budak yang tak ada kerja ni datang. Pergi sekolah, tak boleh sekolah. Ponteng sekolah. Dah tak mau belajar. Otak dia dah rusak lah. Kesian cikgu-cikgu tu duduk dalam sekolah. Kejar sini, lari sini, kejar sini, lompat pagar. Ayah kira nak marah. Bila cikgu berpel anak kita pasal kurang ajar, lawan cikgu, isap rokok dalam sekolah, ayah pergi sekolah bawa parang nak takik cikgu. Bengong kapal kita ni. Cikgu tu, ustaz tu, hak mengajar tu, dia nak tarbiyah, dia nak jaga anak kita, habis ikhtiar dah nak bagi anak kita jadi elok. Kita sepatutnya bila cikgu tu telefon suruh datang ke sekolah nak bincang PR anak kita, terima kasih cikgu bagi tahu kat saya. Sebelum ni saya dah tahu perangai anak saya macam ni, sebab depan saya molek. Rupa-rupanya begini rupanya. Dan kalau kita dah tak mampu lagi nak hantar anak kita sekolah, apa kita kena buat? Ambil surat berhenti sekolah, kita sendiri yang nak ajar anak kita. Baru kita tahu tinggi rendahnya nak ajar anak. Betul tak? Ini kata. Biar kita ada perasaan nak terima kasih pada cikgu, pada ustaz, pada siapa-siapa hak membimbing anak kita. Ni, bila cikgu pen sikit anak, ni. Lebam biji mata. Jangan tuan-tuan, orang kata amal benda macam tu. Cikgu ni penat otak ni. Pasal apa? Memikirkan masalah disiplin. Hak ni, hak tingkatan 1, hak tingkatan 2, hak tingkatan 3, hak tingkatan 5, hak nak beranak. Faham tak? Inilah tuan-tuan masalah.
Seluruh perhatian perempuan dihadapkan kepada harta benda, sehingga mengabaikan larangan agama yang sepatutnya lebih diberi keutamaan dalam melakukan sesuatu perkara. Di dalam Islam, manusia digalakkan mencari harta dan rezeki dengan tujuan cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atyabu ma aqalu ar-rajulu bin kasab yamini." Sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang itu ialah dari apa usaha oleh tangannya sendiri. Kita bercucuk tanah, kita bertani, kita mengajar, dengan semua sekali itu adalah hasil daripada tangan, iaitulah lebih baik. Lebih baik. Atyabu, lebih dicintai, lebih baik rezeki. Sabda Nabi lagi, "Ma amsa kana min amalil halal amsa maghfuran lah." Barang siapa merasa penat bekerja sehari suntuk, ya, sehari suntuk, bahagian kebun, bahagian sawit, bahagian ikan, menjala ikan, cari ikan, bahagian toreh getah, naik getah, bahagian meniaga, bahagian mengajar, jengkreng. Satu kelas main 40 orang jenis 40 perangai. Mau begitu aku begini. Ayah, kata. Batu. Jangan kita kata, oh cikgu senang. Macam saya ni lah, ustaz senang. Mai datang sekolah sekali, kita test satu masa je. Tetap satu hisah, satu masa ada 30 minit, 2 masa sejam. Saya bagi masa tuan-tuan jaga kelas ni 30 minit je. Tuan-tuan duduk je. Macam mana nak kawal budak tu? Tengoklah. Saya rasa aduh, dengan kain-kain kita dengan cabut. Kalau kita tu pakai kain. Faham tak maksud saya? Budak ramai-ramai muhah-muhah. Boleh tak nak kawal 40 orang murid dalam sebuah kelas? Kalau kita pakai kain, dengan kain-kain kita dia pun cabut. Sebab tu dia tidak semua orang boleh belajar. Saya mengajar serius. Tapi bila time main, saya okey. Time mengajar, suara saya satu sekolah pun dengar. Hak tawa buku tu kenalah. Budak-budak kata. Ya, kita anggap dia ni macam anak-anak kita. Faham tak? Anak-anak kita di rumah. Begitulah anak-anak kita di sekolah. Hak lelaki begini, hak perempuan begini, hak kecil begini, hak besar begini. Hak kecil jadi masa bully hak besar. Hak besar jadi masa bully hak besar lain. Tak ya. Dia macam itulah kata. Ya. Jadi kita kena selaraskan, kita kena settle budak-budak ni. Jadi dia seronok. Tak apa. Ya. Jadi begitulah, ya. Barang siapa mempenak cari rezeki untuk cari rezeki yang halal, nescaya diampuni segala dosa. Kita keluar rumah, hak kerja loyak tu, hak kerja kencana petroleum daripada Seri Iskandar, naik motor grong, hujan kehujanan, panas-panasan ni, kita datang sana tengok hujan, basah berjeruk. Bak kita dengan lemon ni satu jalan. Saya dengan lemon ni menghala ke arah Manjung tu belakang. Balik pula, kadang balik pun sekali orang. Kadang-kadang hak orang main motor ni, Allah kesian. Ya, basah kuyuk. Nak balik Seri Iskandar ni, esok pergi pula pagi-pagi hari ni. Kenapa? Nak bela, nak pegang anak. Faham tak? Jadi tak apalah. Ya. Carilah rezeki yang halal, insya-Allah. Segala dosa hak kita tu Allah akan ampun. Maka justru itu sebaik-baik seseorang itu ialah menjadi rezeki dengan niat hendak memelihara agama. Bila kita ada rezeki ini, agama kita terpelihara. Kita tidak meminta-minta dengan orang. Faham tak? Bila kita ada duit, anak kita tak minta dengan orang, kita tak minta beras dengan bak mertua kita, tak minta beras dengan siapa-siapa. Kita boleh bina keluarga kita sendiri, cari makan sendiri, susah payah sendiri. Ada? Tetap. Ya? Kadang-kadang kalau kita tanya budak-budak, Masya Allah, kat sekolah saya tu, mak bapak bercerai. Ramai tuan-tuan, mak bapak bercerai. Allahu Akbar. Mak tak say anak, mak lari jantan lain, pak lari dengan betina lain.
Anak siapa jaga? Tok Wan jaga. Tok Wan pun tak ada kerja, harap ke pencen je. Tok Wan pun gaul, Tok Wan pun sakit, harap ke Tok Wan. Ini manusia ke apa? Ramai kata. Mu bercerah-cerah lah. Tapi jangan meletakkan beban jaga anak ni kepada ayahmu. Dah kita bercerah, kahwin lain, ambil anak tu kita bela. Betul? Kemudian hotpot pula isak dadah. Masuk dalam jail, duduk dengan tok, ramai juga. Oh, isak dadah. No. Kalau Sungai Wangi tu, jual dadah tepi jalan je, tak. Lah ni malam ni boleh pergi pukul 2-3 pagi, jual dadah. Paria jual dadah. Keling jual dadah tepi jalan gini. Hak belinya siapa? Melayu. Hak jualnya siapa? Paria. Faham tak? Pukul 3 pagi tengah duduk tu pergi. Daripada masuk lorong share tu sampai ke dalam sana pergi. Nak jenis apa? Airman 5, ecstasy, pil kuda, pil beruk, pil babi, semua dia jual. Kakak, kita tak nampak pasal kita duduk di botel. Botel ada jual dadah tak? Ada? Ada tak ada? Makcik baik, makcik berani cakap. Kita tak boleh cakap. Tak. Budak-budak anak-anak kita kalau 2-3 pagi tak balik, memang kena faham tu. Balik rumah pening lah anak kita lah, bukan anak orang, anak kita. Memang lah. Siapa berhampir kuda tu jadi bengong. Esok kalau tengah hari tak pukul 12 dia pun takkan bangun. Pasal apa? Telam dah tadi. Sebab itu anak ni kena jaga. Jangan sampai 2-3 pagi tak balik lagi. Ni dia ada rana, tahu tak rana? Tahu tak rana? Rana hak jual dadah ni kan. Dia mari pusing kapur cermin gelap. Nah, dia berhenti sekejap, budak pun pergi. RM10 satu tiup plastik tu. Pergi pula. Ni. Boleh tak tidak nak tangkap, tak nak apa? Nah. Tak. Rusak. Ya. Kadang-kadang Allah Akbar. Kau anak luar nikah? Ramai. Dia panggil anak tidak sah tarah. Kerajaan lah ni mana-mana budak wajib kena sekolah. Tak sekolah kita kena dakwa masuk mahkamah. Sampai macam tu sekali. Tak kira mu ada ayah, tak ada ayah, janji namamu kena bila cukup 7 tahun kena daftar, kena sekolah tahun 1. Ayah nama apa? Tak ada. Ayah apa nama? Tak ada. Dulu kalau anak luar nikah ni ya bin Abdullah, lah ni tak boleh dah. Contoh kata Nur Alisa, habis takat tu. Dia tak ada bin. Dia tak ada bin nama dia, dia tak ada bin ayah dia. Dia panggil bawah status anak tidak sah tarah. Anak luar nikah. Tapi kita tak boleh nak panggil dia anak luar nikah. Salah. Cuma bagi kita kita tahulah. Ya, maknanya mereka ni ramai kata. Ya? Kemudian jika dia ada kelebihan harta, maka akan disedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita ni harta ada, sedekah. Islam tidak membenarkan sama sekali perbuatan mencari harta atau rezeki dengan cara yang haram, kerana yang demikian itu akan mengundang kebinasaan kepada mereka yang melakukannya. Dalilnya apa yang berlaku dunia ini, coronavirus. Haram. Benda haram, benda hak tak pakai. Kalau orang bagi RM1,000 kita makan tak sup kelawar? Haji, makan tak sup kelawar? Kalau kata sup kelawar tu boleh muatkan haji di kuat, makan tak? Tak makan. Tapi Cina ni tak kira, dia kira kelawar ni mungkin tarikh dia kuat kau, mungkin rumah malang, dia buat sup kelawar. Bila binatang-binatang yang sememangnya virus ini kita jadikan makanan, apa yang jadi hari ini?
Ni jiran kita paling dekat tu, Singapura tu tuan-tuan. Hari demi hari telah bertambah pada tu. Ya, China lari. No, bandar apa? Hak kena virus. Wuhan tu bandar mati. Bandar mati orang lari habis. Kalau kita kata botel ni, botel kanan ni tak ada orang, pakai lari habis. Tak ada orang. Pasal apa? Takut virus tu. Ramai dekat 1,000 orang dah, 860 orang dah mati hari ni. Hari ni, setakat hari ni, dekat kat mana? Tuan-tuan. Bala ni tuan-tuan. Antaranya juga dia hanya orang Islam. Kalau penyakit itu penyakit lah. Kerajaan Cina ni dia hanya orang Islam. Etnik demo tu hak di hujung tu dekat sepadan dengan Turkistan, Kazakhstan, Kelantan, duduk duduk hanya etnik apa? Yugyo apa benda? Dek. Masjid bakar. Quran dibakar. Orang Islam tak boleh pergi masjid. Tapi menteri agama kita kata, tak ada lah, tak ada. Tu, tak ada. Mu tak pergi tengok, tak ada. Faham tak? Ini tuan-tuan. Bila dah berlaku macam ni, Perdana Menteri dia sendiri pergi pak negara negeri orang Islam tu, suruh pakat doa minta selamat negeri China tu. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan, kalau kita zalim kat orang, dengar ni, kalau kita zalim kat orang, buat anyanya kat orang, sesama kita pun, kalau tuan hak dizalimi tadi akan tadah tangan dekat ke langit tuan-tuan. Tunggu masa lah tuan-tuan kita. Itu orang Islam dengan bukan Islam. Kita sesama kita ni, kalau kita zalim kat orang, kalau Tuhan dia tadah tangan ke langit minta dengan Allah balakan kita, tunggulah tuan-tuan. Sebab tu jangan kita zalim kat orang, buat anyanya kat orang, apa semua tuan-tuan. Ya, okey, kesimpulannya, mencari rezeki atau harta dengan cara yang halal ditutup oleh agama selagi dengan niat hendak memelihara kesucian agama. Nak jaga diri kita, kehormatan anak pinak kita, cari harta yang halal adalah satu benda yang dituntut. Yang kedua, harta benda yang diperoleh dengan cara yang haram tidak akan diberkati oleh Allah, sebaliknya akan mendatangkan mudarat dan binasa kepada manusia. Harta yang tidak betul tak berkat. Meniagalah banyak mana meniaga, bukan meniaga menipu orang, tak berkat. Tengoklah apa yang berlaku. Ya, duit dapat tak tahu ke mana, nak simpan pun tak ada. Esok kerja lagi, esok niaga lagi, tapi dengan cara yang bohong, menipu, tak ada berkat. Cinta dan tamak kerana moja dunia menyebabkan manusia sanggup meruntuhkan batas-batas iman dan hukum akan akibat dipengaruhi oleh syaitan dan hawa nafsu. Sebab dunia kata, sebab makan itu makan ini tak kira halal, tak kira haram, kerana dunia akibat daripada hawa nafsu dan syaitan. Dampak orang yang berusaha dengan cara yang halal diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat keampunan, akan beroleh ganjaran syurga pada hari kiamat nanti. Jadi beruntunglah orang yang berusaha ni, sebab bila kita berusaha dengan tangan kita, hasilnya hasil yang halal, Allah redha, bagi makan anak isteri kita dan dapat keampunan. Kita pergi kerja tu, maka Allah akan ampunkan dosa kita. Balik kerja, anak-anaknya terjaga semua sekali, makan minum kita, walaupun gaji kita tak besar, tapi makanan kita halal, cari rezeki kita halal, insya-Allah keberkatan itu ada. Akhirnya tuan-tuan, mereka yang sentiasa sibuk dan dilalaikan oleh harta benda yang diperolehi dengan cara yang haram, tidak akan mempedulikan urusan akhiratnya. Orang-orang ini termasuk dalam golongan yang menzalimi diri mereka sendiri, sama ada dunia maupun akhirat. Sibuk menipu orang. Lah ni ya Allah, Makau scammer. Habis nak tipu. Hak tua, hak muda, hak besar, hak kecil. Yang kita heran, negara kita ni menjadi pusat menipu dunia. Allahu Akbar. Cina hak bahagian kerja menipu ni dekat dengan 1,000 orang, duduk satu bangunan. Di mana? Di Kajang ke mana? Hak kena 1,000 orang ni. Depa masuk tu jadikan Malaysia ni port. Port ni tempat untuk
Skema China, negara China. Nah, macam mana mereka boleh masuk ni, tuan-tuan? Dia masuk negara kita, masuk hak jahat-jahat, hak kepala-kepala, hak kaki-kaki, hak jenis orang kata apa? Nah, kemudian dia sebab kita ni terbuka, kita semua terbuka dengan saluran internet kita, dengan segala, tak ada masalah. Kemudian dia jadikan negara kita ni pok untuk menskemokan warga China. Dia China dah, dia jahat dah, jadi dia buat jahat pada China di negara dia dan negara kita sekali. Allahu Akbar. Boleh duduk. Kemudiannya hak pokok mak itang pula, mak itang ada, negro pula, mari negara kita pula boleh beli chemical untuk dijadikan dadah, boleh proses dadah dalam Bangalore, dalam apartment hak mereka sewa. Boleh buat dadah. Tak. Dia boleh beli ni apa ni chemical ni apa ni tina ke macam-macam lah. Kita tak mengaji bahagian buat dadah tu. Kau siapa mengaji bahagian buat dadah ni? Deh, kita tak tahu dia punya ingredient ramuan apa, tapi benda tu boleh dibeli di Malaysia. Buat dadah, jual pula di kelab-kelab malam. Mak-mak negro. Astaghfirullahalazim. Alangkah mangkanya lah ni tuan-tuan. Baik akulah jadi Perdana Menteri senang. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, kita hak ni kai pagi makan pagi, kai petang makan petang ni, kita orang rakyat tempatan. Demo bersenang lena. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nak fikir, tuan-tuan. Orang jahat negara boleh mari negara kita bersenang lena. Kita rakyat tempatan nak makan pun susah. Tuan-tuan ya. Pakat-pakat fikirlah macam mana rupanya kita ni, tuan-tuan. Ada? Jadi sekadar itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan kita bertemu pada siri kita yang akan datang.